Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Mutawaliah ACFE, Datuk Seri Akbar Satai bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Selamat pagi. Ini adalah apa kenyataan yang kita melihat kepada Akta 711 untuk menggalakkan lagi pemberian maklumat secara lebih tuntas supaya kita dapat menangani keterisan dan juga segala mungkin permasalahan yang kita hadapi pada ketika ini. Bagaimana lagi penambahbaikan ini tidak hanya menjadi cakap politik, sebab ini satu perkara yang boleh dilaksanakan dan pada akhirnya akan menambah baik kutipan hasil negara juga, Datuk Seri. Saya rasa nampak gaya kerajaan serius ya untuk memperbaiki ataupun amend ya undang-undang sedia ada, kerana sudah tentulah mana-mana undang-undang pun mesti ada kelemahan, dan terutama sekali apabila kalau kita berdasarkan kepada lokaliti lah. Dan yang pertama, kita naklah pastikan bahawa, sebab kerajaan boleh dikatakan banyak kali berjanji tapi kali ini nampak serius. Oleh itu dia naklah melihat kepada akta-akta yang sedia ada, iaitu Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ini, yang mana dikatakan ada kelemahan-kelemahan. Jadi perlu diperbaiki supaya apabila kedua belah pihak happy lah, iaitu sama ada pemberi maklumat ataupun agensi-agensi. Jadi setakat ini kita dapati bahawa kita hanya boleh lapor kepada katalah lebih kurang 7 agensi yang utama. Jadi ada kalanya mereka yang tak faham dari segi kesihatan ni menyatakan bahawa mereka nak lagi undang-undang ini diperluaskan, tetapi kita kena ingat, saya juga mempunyai pengalaman dalam kesihatan, sebab sebelum satu undang-undang itu dibuat telah dikaji. Yang pertama, jika sekiranya maklumat itu kita diwar-warkan sebelum kita beri kepada agensi penguatkuasa, sudah tentu yang pertama saksi akan hilang. Yang kedua, barang-barang kes itu akan dikeluar. Jadi tak ada keterangan yang kita boleh ambil. Itu di antara rasional yang difikirkan dalam membuat suatu undang-undang. Jadi kita kadang-kadang tak boleh begitu saja, kerana kadang-kadang kita ada maklumat bagus, tapi oleh kerana kita overexpose, jadi benda ni hilang semua sekali. Itu sebabnya saya rasa bagus untuk kita perbaiki, tetapi hendaklah kita pastikan bahawa kedua belah pihak itu win-win situation. Maknanya tujuan utama kita adalah untuk mendapat maklumat yang bagus, yang serius oleh agensi penguatkuasa. Yang kedua, pemberi maklumat pun nak tahu juga, iaitu apabila maklumat diberi, maka tindakan patut diambil dengan efektif, dan juga bagaimana kedudukan kita sebagai pemberi maklumat. Yang pertama sudah tentu mereka akan dilindungi. Yang kedua, kebajikan dijaga. Yang ini kebajikan ni ramai juga yang bercakap ya dalam grup, iaitu kebajikan kadang-kadang tak dijaga. Tapi saya rasa agensi seperti SPRM dengan PDRM, mereka ni dah lama dari segi mendaftar pemberi maklumat. Saya rasa mungkin sistem yang ada tu lebih efektif, tapi ialah mungkin boleh perbaiki lagi di sana sini berdasarkan kepada undang-undang. Maknanya agensi-agensi lain itu hendaklah juga act par ya, iaitu pastikan bahawa apabila orang bagi maklumat tu dia ada confident. Yang pertama, dia percaya kepada kita. Yang kedua, kita ada juga alat-alat yang cukup, kita ada kelengkapan cukup, kita ada juga SOP yang cukup untuk memberi kepastian kepada pemberi maklumat bahawa kita boleh percaya. Datuk Seri, kalau secara ringkasnya mungkin bagaimana untuk kita lihat, kerana pemberian maklumat ini satu perkara, namun mengambil tindakan di atas pemberian maklumat itu juga satu perkara, kerana pada akhirnya apabila maklumat itu disampaikan dan diberikan kepada pihak berkuasa, tiada tindakan pun sukar juga untuk pemberi maklumat ini untuk terus-menerus memberikan maklumat yang sebenarnya dan sebagainya. Bagaimana kedua-dua aspek ini harus bergerak selari di masa hadapan penambahbaikan itu? Kalau ikut undang-undang sedia ada, yang pertama pelindung pemberi maklumat itu akan dilindungilah. Yang kedua, dia tak boleh didakwa di mahkamah sivil dan juga tak boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang jenayah. Yang ketiga, tata tertib pun tak boleh. Dengan syarat maklumat itu betul lah. Dan ini sudah tentu memberi satu kelebihan kepada pemberi maklumat. Cuma kita dapati bahawa ramai yang takut memberi maklumat. Yang pertama, kajian yang dibuat oleh GCB, General Corruption Barometer, oleh Transparency. Yang pertama, dia takut ni ada reprisal, maknanya tindak balas.
yang kedua diugut oleh mana-mana pihak, yang ketiga sudah tentu ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi perkara sedemikian nak ada lihat supaya undang-undang yang baru ni iaitu Akta Perlindungan undang-undang yang nak dipinda ni iaitu Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ni betul-betul akan memberi kepuasan kepada dua belah pihak, tetapi pastikan bahawa tujuan utama kita adalah untuk memastikan bahawa penjenayah itu dapat dihadap ke mahkamah.